Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, petang ataupun malam. Okay, hari ini adalah taklimat tentang perjalanan perancangan FYP2, iaitu untuk pelajar-pelajar dan juga kepada uh, supervisor kepada panel 1, panel 2. Okay. Untuk melancarkan pergerakan proses FYP2 nanti ataupun yang kita sedang ikuti, first kita akan rujuk kepada schedule MEM 204 FYP2 Mac Julai 2020 3B, kuliah 3B yang telah saya berikan pada awal semester ataupun waktu pertengahan waktu terjadinya PKP pada bulan 3 hari itu. Okey, ini adalah perancangan. Sekarang ni taklimat ni sebenarnya difokuskan kepada dua bahagian, iaitu satu bahagian pertama kepada pelajar, bahagian kedua adalah kepada supervisor dan juga kepada panel 1 dan panel 2. Untuk makluman pelajar dan juga semua, jadual panel-panel dan juga masa pembentangan poster telah diedarkan semalam, iaitu pada 13/7/2020 kepada supervisor. Dan para pelajar bolehlah mendapat tahu panel-panel dan juga tarikh-tarikh pembentangan dan masa pembentangan daripada supervisor yang terlibat. Okey, kita sekarang berada pada minggu ke-11 kuliah 3B, iaitu 13 hingga 17 Julai, di mana dalam keadaan sekarang ni perancangannya masih lagi berterusan, projek-projek dijalankan bagi SYP2. Okey, dan waktu ini yang terlibat adalah pelajar dan juga supervisor. Okey, sehinggalah minggu ke-13 bagi kuliah 3B, iaitu pada 27 hingga 31 Julai nanti, di mana pada waktu ini para pelajar diminta untuk menghantar tesis akhir, okey, bersama dengan logbook secara soft copy. Okey, kalau siapa yang belum buat soft copy logbook, jadi tak perlu buat pada farisat saya. Cuma hantar logbook hard cover, hard copy nanti bersama dengan hardbound. Okey, untuk diadili lah. Maknanya apa yang saya ambil tahu, soft copy logbook ni pemakahan akan diberikan berdasarkan kepada temu janji ataupun perbincangan yang berlaku di antara pelajar dengan supervisor setiap minggu. Jadi maksudnya bila setiap minggu berjumpa, berkomunikasi, bermaksud logbook dah tahulah macam mana keadaan logbook tersebut. So untuk simpanan ataupun untuk record, saya akan ambil logbook hard copy sahaja. Okey, untuk pada masa ini juga, minggu ini, pelajar diminta untuk melengkapkan exit survey di dalam island 3.0. Okey, tarikh akhir deadline adalah pada 30 Julai 2020, iaitu pada hari Khamis jam 5 petang. Dan material soft copy yang dimaksudkan ni hendaklah dihantar dengan email, okey, kepada supervisor, kepada panel 1, kepada panel 2 dan juga CC kepada saya sebagai record. Okey, kalau saya tidak menerima salinan CC tersebut, bermaksud pelajar itu saya andalkan dia tidak menghantar final report tersebut. Okey, dan yang person involved waktu ni adalah pelajar, dan saya akan involve dalam email, di mana saya akan chat email pada waktu tersebut. Okey, perlu diingatkan di sini penghantaran tersebut, soft copy tu mestilah bersama dengan
borang-borang yang terlibat seperti yang telah diberitahu pada awal semester. Okey, borang-borang yang terlibat, kita tengok dia punya flow chart. Waktu student submissions final thesis dan juga logbook, that's mean at this week 13, apa yang perlu dibuat sebelum ataupun waktu penghantaran tersebut, mestilah ada juga supervisors verifications of final reports. That's mean form LM, U, ITM, PP, FKM, bla bla bla, FYP 18. Form ini mesti ada bersama dengan soft copy yang final report yang dihantar kepada supervisor, panel 1, panel 2 dan juga saya. Okey, form report yang dimaksudkan adalah yang ni 18. Iaitu supervisor verification form, iaitu final report. Isi, pelajar kena isi, kemudian kena declare declarations ataupun verifications dibuat oleh supervisor, di mana di sini plagiarism is less than 30%. Ini nak tahu yang ni kena pakai application Turnitin. Okey, jadi cap Turnitin, software Turnitin tu, jadi dapatkan berapa persen kita punya ni. So supervisor akan verify. Verify tu bermaksud sama ada sign secara online ataupun just letak nama kat sini. Jadi saya kira itu telah diperolehi ataupun dilihat oleh supervisor. Okey. Itu adalah borang-borang yang mesti ada bersama dengan final report lah. Final report kepada student. Okey. Kemudian apa yang patut student buat lagi? Pada minggu ke-14 setelah hantar final report tersebut, panel 1, panel 2 akan meneliti atau membaca final thesis dan final thesis tersebut, dan pada minggu ke-14 3 hingga 17 Ogos akan berlakunya poster presentation, di mana pada waktu ini pelajar diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk membuka aplikasi Google Meet dan juga menghubungi panel 1 dan panel 2 secara email, dan kandungan yang perlu ada dalam email tersebut adalah kod meeting Google Meet, dan proses tersebut hendak dilakukan sehari sebelum ataupun 2 hari dan sebagainya sebelum berlakunya poster presentation. Jangan sejam nak berlaku baru email. Jadi mungkin panel 1, panel 2 tak dapat tahu. Jadi dapatkan sebelum, 1 hari sebelum. Jadi at least panel tahu kod meeting tersebut dan pada tarikh yang ditetapkan dan masa yang telah dirancangkan. So panel akan masuk ataupun memohon masuk dalam Google Meet yang telah dibuat oleh pelajar. Okey, jadi dekat sini student dan juga panelis yang terlibat dan masa yang diperuntukkan dekat poster presentation ni adalah 30 minit termasuk dengan Q&A. Jadi pelajar perlu merancang bagaimana untuk buat pembentangan secara poster. Okey, poster saja. Tak payahlah nak terangkan slide by slide banyak-banyak. Just guna satu poster, slide poster, terangkan. Macam kita terangkan sebelum ini. Sebelum semester lepas ni, poster presentation secara face to face. Tapi kali ini secara online. Okey. Kemudian habis proses tersebut, pelajar akan diberi komen terhadap final thesis tersebut, dan juga oleh panel 1 dan juga panel 2. Komen sama ada verbal ataupun bertulis yang diperolehi daripada panel-panel pelajar hendaklah diambil kira dan buat perubahan pada thesis yang akan di hardboundkan. Okey, akan melalui proses hardbound. Okey, maknanya perubahan correction yang didapati semasa poster presentation, tindakan pelajar hendaklah memperbetulkan dan juga membuat thesis yang baru sebelum
hardbound kan, dan thesis tersebut hendaklah correction verification tu hendaklah menghubungi panel tersebut balik menyatakan pelajar telah buat correction tersebut. Okey, kalau ada correction. Jadi supervisor akan monitor perkara tersebut. So proses untuk corrections tu adalah sehingga 17 hari bulan ataupun 19 hari bulan. Okey, makna dia mungkin ada dalam seminggu, 2 minggu ataupun bawah pada 2 minggu untuk buat pembetulan. Jadi pelajar hendaklah menghantar hardbound final thesis bersama dengan CD, bersama dengan CD, hardbound dan juga logbook kepada saya sebelum 19 ataupun pada 19 Ogos hari Rabu pukul 2 ataupun pukul 5 petang. Okey, dan penghantaran tu boleh dibuat by hand ataupun by post ke alamat saya. Alamat tu saya dah beri tahu dalam email kepada semua supervisor. Jadi hantar by post kepada alamat rumah saya. Senang, saya ambil di rumah perkara-perkara tersebut. Kalau ikutkan di sini akan berlaku di coordinator room. Jadi maknanya pelajar tidak boleh masuk ke UiTM. Jadi just post kepada saya ataupun datang ke rumah saya, siapa yang dekat lah. Alamat telah diberi kepada supervisor. Nanti supervisor akan bagi. Okey, itu tentang pelajar lah. Okey, tentang kepada panel 1 dan panel 2. Panel 1, apa yang diperlukan, kita tengok flow kat sini. Waktu submission berlaku kepada panel 1 dan panel 2, panel 1 perlu untuk mengakses sebagai panel 1 adalah second examiner kepada pelajar. Jadi panel 1 perlu menghantar kembali borang FYP 17 kepada saya. Itu FYP 17 borang ini iaitu FYP 17 dihantar balik kepada saya. Dan juga perlu juga menghantar borang FYP 20. Okey, FYP 20 sewaktu pembentangan berlaku. Okey, itu untuk panel 1. Untuk panel 2, hanya menghantarkan borang FYP 20 ini kepada saya. Manakala untuk supervisor setelah membaca perlu menghantar FYP 16. Okey, form ni kepada saya FYP 16 untuk saya ambil pemakahan. Okay, jikalau pelajar tidak menghubungi, okey, ingat ambil maklum jikalau pelajar tidak menghubungi ataupun tidak memberi apa-apa kod meeting kepada panel 1 dan panel 2, bermaksud markah tidak dapat dijana, markah tidak dapat dikeluarkan oleh panel 1, panel 2. Jadi saya kira bahawa pelajar itu tidak minat untuk membuat pembentangan dan poster pembentangan dikira sebagai kosong ataupun tidak melalui proses poster pembentangan. Okey. Okey, balik kepada poster pembentangan, poster presentation. Dekat sini minggu 14 yang terlibat adalah panel 1 dan panel 2. Panel 2 seperti saya katakan tadi hanya hantar FYP 20 form. FYP 20. Panel 1 perlu hantar 2 form iaitu FYP 20 dan juga FYP 17. Okey, itu situasi yang akan berlaku semasa pembentangan. Okey, semasa pembentangan.
Semua form-form yang saya masukkan tadi tu, iaitu form uh, yang supervisor, panel 1, panel 2 perlu kembalikan kepada saya tu adalah secara soft copy, iaitu kembalikan secara baik dengan email kepada saya sebelum tarikh 12 Ogos 2020, 25 petang. Okey, yang tu saya kena dapatkan markah tu sebelum tarikh ini. Itu pada minggu ke-15. Secara soft copy dan hard copy setelah menghantar tugas supervisor dan juga panel-panel, pelajar pula diberi tanggungjawab untuk menghantar, ya, seperti saya kata tadi, pada 19 Ogos ni, hardbound CD dan logbook dan sebagainya tu kena hantar sebelum 19. Kalau saya tak dapat ataupun saya dapat selepas 19 ataupun sebelum 19 tu saya tak dapat hardbound post ataupun by hand daripada pelajar, jadi saya consider submission markah-markah kepada HEA itu pelajar yang berkenaan tak hantar. Okey, sungguh pun panel-panel dah bagi markah dan sebagainya, termasuk supervisor. Tetapi last kali dia tak completekan hardbound ni sebelum tarikh saya hantar kepada HEA pemakahan. Jadi saya akan delete ataupun pemakahan yang ada sebelum tu dikira sebagai tak ada sebab tak complete penghantaran. Okey, okey. Untuk supervisor pula dan juga panel-panel, perlu diingat ataupun perlu on time. Maksudnya pelajar apabila dia buka Google Meet, jadi makna kata panel-panel boleh masuk 5 minit sebelum ataupun 2 minit sebelum masuk, kerana pelajar tu dah sedia ada di situ. Seperkara lagi, pemakahan yang akan diberikan kepada saya sebelum 12 Ogos itu ataupun pada 12 Ogos itu daripada supervisor dan juga daripada second examiner, iaitu panel 1. Dua pemakahan ini akan saya bandingkan. Jika ada perbandingan di antara kedua-dua supervisor dan juga second examiner ini mencapai ataupun melebihi daripada 25%, jadi proses yang seterusnya iaitu moderation akan dilakukan, di mana moderator akan dilantik, iaitu third examiner akan dilantik dan akan melihat kembali tesis yang dimasukkan, dan akhirnya pemakahan daripada third examiner ini akan diambil kira berdasarkan pemakahan supervisor dan juga pemakahan second examiner. Jadi saya harap kalau boleh biarlah kedua-dua first dan second examiner ni bawah pada 25% lah. Hopefully lah, jadi tidak ada moderation akan berlaku lah. Tapi kalau ada pun lagi cantik, jadi menunjukkan bahawa kita ni berada di track yang betul. Okey. Itu berkenaan dengan third examination ataupun third examiner, okey, dilantik. Dan third examiner ni dilantik berdasarkan bidang lah. Okey, berdasarkan bidang, dan dia akan melihat kembali tesis tersebut.
Ya, tarikh terakhir untuk saya submit ke HEA Pemakahan tu adalah 23 Ogos. Dan sebelum tu maknanya saya minta kalau 21 Ogos tu semua dah hantar at least sorry, bukan ini 21 ni. Maknanya 12 Ogos tu semua dah hantar, jadi 21 ni student dah hantar, jadi tidak ada masalah lah, kali saya akan submit markah tu kepada HEA. Yang ini akan menjadi kerja saya lah. Jadi saya amat-amat mengharap sangatlah agar kita semua bekerjasama. Ini merupakan kali pertama kita menjalankan poster presentation dan juga pembelajaran cara ODL dan juga face to face secara online. Uh, kita pun ini mungkin akan ada kesusahan masalah yang akan timbul. Jadi saya harap kita diberi kemudahan dan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menjalani proses ini. Saya pun baru, jadi saya pun perlukan tunjuk ajar daripada semua lah, especially kepada supervisor, panel-panel dan terlibat. Jadi maklumat dah saya bagi semua. Kalau ada sebarang kemusykilan, bolehlah WhatsApp kepada saya. Jadi akhir kata itu sahaja kot yang saya bagi tentang taklimat ni, yang ada dalam pemikiran saya buat masa ini. Kepada pelajar, selamat maju jaya, selamat berposter presentation nanti, dan buat yang terbaik. Okey, dan kepada semua kita buatlah yang terbaik. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.